Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita masih lagi dalam bab 2 reka bentuk mekanikal dalam satu topik yang keempat. Maksud ini adalah video yang keempat untuk reka bentuk mekanikal. Okey. 2.2.4 okey, menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okey. Jika sebelum ni Cikgu Azli dah terang pasal kita buat lakaran 3D, lakaran akhir, perlu ambil perhatian dekat elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk, kena pastikan betul-betul ada ke tak dalam lakaran akhir kita tu. Jadi kita nak buat analisis. Okey, yang bagusnya dalam kita belajar reka bentuk ni, okey, setiap peringkat apa yang kita lakukan, kita akan buat analisis. Jadi kecenderungan kita untuk melakukan kesilapan yang besar adalah kurang. Sebab setiap peringkat kita buat analisis. Jadi kita boleh kesan permasalahan yang terjadi itu pada peringkat awal lagi. Ni contoh kita nak buat analisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget dengan hanya berpandukan kepada lakaran akhir kita. Itu dia. Okey. Setelah lakaran idea akhir dihasilkan, okey, analisis perlu dilakukan untuk mengenal pasti kesesuaian komponen yang digunakan. Pelbagai aspek perlu dinilai untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dapat menarik perhatian pembeli. Sudah semestinya pelanggan yang mengarahkan kita melakukan reka bentuk produk yang dia nak. Okey, pelanggan tu nak produk tu, apabila dia memasarkan dia di pasaran, pembeli nak beli benda tu. Pembeli nak beli produk yang pelanggan kita tu jual. Okey. Jadi menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Cikgu tekankan lagi sekali, analisis ni hanya dilakukan berdasarkan kita punya lakaran idea akhir. Bukannya kita buat analisis terhadap produk yang telah ada. Tak. Hanya berpandukan pada lakaran idea akhir. Jadi tengok, kalau lakaran idea kita tu ada masalah, kita tak ada kerugian yang besar. Kita hanya perlu melakar lagi satu lakaran, ataupun kita hanya guna pemadam, kita padam. Tapi kalau kita dah buat produk tu, dah siap, guna alatan tangan, guna bahan-bahan besi lah, plastik lah, dah siap. Lepas tu baru nak buat analisis. Andai katalah lepas buat analisis tu terdapat perubahan yang besar, jadi bagaimana dengan produk yang telah kita buat tu? Dah kita guna besi lah, kita dah bentukkan komponen kepingan logam. Dah buat apa kalau tak betul dengan kehendak pelanggan? Tak ke kita buang, rugi kan? Tapi kalau dalam reka yang kita belajar ni, reka bentuk teknologi ni, dia menerapkan kita analisis setiap peringkat, termasuklah bila kita buat lakaran idea akhir, kita buat analisis ke atas lakaran tersebut saja. Jadi kalau ada kesilapan, kita perbetulkan. Ataupun kalau nak kena buat lakaran baru, kita hanya memerlukan sehelai kertas lagi. Tak perlu kita nak melakukan pembaziran. Okey. Jadi berbalik kepada
slide kita ni. Okey, menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okey, dari segi reka bentuk komponen. Okey, adakah reka bentuk menepati cita rasa pelanggan dan mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi? Kita buat analisis. Adakah reka bentuk yang kita lakar tu menepati kehendak pelanggan? Dan dia boleh dipasarkan. Seterusnya kita buat analisis berkenaan dengan jenis bahan yang digunakan. Sebab dalam lakaran akhir tu kita nyatakan, kita dah labelkan bahan apa nak guna. Contoh kalau kita kata badan gadget kita buat lampu kan, lampu basikal. Badan dia kita buat daripada plastik, pemegang dia daripada besi. Kita labelkan. Itu contoh yang juga sebut je tau. Okey. Iaitu kita kena pastikan bahan yang kita gunakan tu haruslah sesuai dan dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Contoh kalaulah kita buat produk tu untuk letak kat luar, tapi produk tu tak tahan air. Bahan yang kita guna untuk buat produk tu tak tahan air. Sedangkan produk tu kita nak guna kat luar, kena hujan panas. Jadi tak sesuai lah bahan yang kita cadangkan tu. Kemudian kedudukan pemasangan komponen. Ini juga kita kena analisis. Okey, perhatikan betul-betul pada lakaran idea akhir tu. Okey, tengok. Lihat kepada kedudukan pemasangan komponen. Adakah kedudukan pemasangan komponen dapat mempengaruhi jenis-jenis pautan yang digunakan? Dan last sekali, kita buat analisis dari segi kesesuaian kemasan. Okey, adakah kemasan yang digunakan menarik dan melindungi kelemahan yang ada pada komponen seperti mudah berkarat? Okey, contohnya kemasan yang digunakan adalah seperti cat sembuh, cat minyak, leka dan stiker. Okey. Daripada apa yang kita boleh lihat ni, okey, kepentingan menghasilkan lakaran 3D yang baik. Jadi, cikgu nak kamu berlatih melakar. Kalau kamu tidak melakar dengan baik, lakaran kamu tak nampak rupa produk, bagaimana nak buat analisis, bagaimana nak menilai? Kalau suruh lukis 4 segi jadi bulat ataupun jadi macam bentuk keropok leko, bengkang bengkok, padahal nak lukis 4 segi. Jadi tak boleh buat penilaian terhadap lakaran kamu. Jadi kamu dah gagal dekat situ. Jadi lakaran ni amat penting. Sebab kalau kita tengok di sini, daripada lakaran saja kita boleh dapat gambaran objek tersebut nak jadi macam mana. Belum lagi buat, hanya lihat lakaran. Dah boleh buat penilaian sesuai ataupun tidak. Okey. Ni contoh lakaran akhir komponen. Okey, kita nak buat analisis ni. Jadi ini contoh lah. Contoh orang kata apa? Jadual. Okey, kita ada jadual. Kriteria penilaian pada mulanya dia ada dah siap-siap. Reka bentuk komponen, jenis bahan, kedudukan pemasangan, kemasan. Yang ya tidak tu dia kosong lagi. Cadangan penambahbaikan pun ruangan-ruangan tu kosong. Lepas tu kita pergilah. Kita ambil jadual ni, kita buat checklist lah. Check. Kita pergi tengok lakaran kita, idea akhir kita tu. Okey. Jadi tukang check. Okey. Macam mana dengan reka bentuk komponen? Okey, menepati tak kehendak pelanggan. Okey, kalau menepati, tulis ya. Kalau ya, tak adalah cadangan penambahbaikan sebab dah baik. Kalau tidak tu kena buat cadangan penambahbaikan. Tengok contoh macam jenis bahan.
Okey, jenis bahan pula. Bahan apa yang digunakan? Sesuai ataupun tidak dengan kehendak pelanggan? Sesuai tak dengan kegunaan produk tu? Tengok. Tak sesuai. Macam mana tahu tak sesuai? Sebab dah ada label pada lakaran akhir idea tu. Lakaran idea akhir tu dah dilabelkan, dinyatakan bahan tu. Sebab tu kita tahu, kita boleh nilai sesuai tak nak guna bahan tu. Kena tak dengan kegunaan gadget kita ataupun produk kita tu. Kalau tak sesuai, tak. Jadi bila tidak tu, kenalah bagi tahu ada tak cadangan untuk mengatasi bab yang kita buat tu tak sesuai. Yang kita lakar tu lah, idea kita yang pertama tu, idea kita tu tak sesuai untuk bahan. Jadi bagilah cadangan. Menggunakan aluminium bagi menggantikan plastik lembut. Mungkin aluminium lebih tahan lasak daripada plastik lembut. Bagaimana pula dengan kedudukan pemasangan? Nilai. Okey, ya. Bagaimana dengan kemasan? Okey, sesuailah bahan kemasan yang nak digunakan dengan kegunaan produk tersebut. Jadi, ya. Maksudnya, daripada lakaran idea akhir je, kita dah nampak. Kena tukar bahan dia. Tak boleh guna plastik lembut, hanya guna aluminium. Bayangkanlah kalau kita buat analisis, setelah kita ambil plastik lembut, kita bentuk-bentuk jadi lampu, lepas tu baru buat analisis. Tak ke rugi? Tapi kalau dalam yang kita cerita ni, dalam proses reka bentuk ni, kerugian tu minimum, iaitu kena buat lakaran yang baru je. Lakaran lama tu masih boleh simpan. Ataupun kalau malas, padam, tukar bahan tu jadi aluminium. Okey, itu saja untuk video yang keempat, untuk subtopik keempat dalam bab reka bentuk mekanikal. Sekian, terima kasih.